Yang meriwayatkan kisah ini namanya Kiai Haji Luqman Syarif. Jadi kata dia di belakang rumah Tok Guru ni banyaklah pokok ubi, pokok nanas, pokok sayur, ada pula pokok tembakau. Suatu malam datanglah khinzir, beramai-ramai khinzir menghabiskan tanaman tadi. Esok pagi Tok Guru buka tingkap, dia tengok, ubi habis, tebu habis, tembakau semua. Ada satu yang tak rosak, tembakau. Ternyata babi pun tak boleh juga makan tembakau. Ini tak ada kait mengait tentang haram, cerita je. Cerita je. Tak boleh sakit hati, mesti ridha mendengar cerita ni. Nampaknya lebih dari pukul 10. Berat tajuk ridha ni. Soalan, cara istiqomah dalam beribadah itu bagaimana? Untuk pemuda zaman now. Ada pemuda zaman all. Macam mana kita nak istiqamah? Satu, kita mesti faham dunia tempat persinggahan. Dulu yang singgah kemari datuk nenek kita. Lepas masa itu ayah bunda kita. Mereka pun dah tua, sekarang masa kita. Lepas kita ni pula anak kita datang. Anak kita mati, cucu kita pula. Dunia tempat persinggahan. Itu yang pertama. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Kenapa kita datang manakala lahir anak orang akikah? Esok awak datang ke rumah ya. Esok akikah anak saya. Apa guna kita datang akikah? Itu banyak sekarang orang tak nak datang akikah. Saya tak boleh datang lah. Saya bila makan kambing ni naik dah tinggi saya. Jangankan nak makan kambing, menengok kambing pun naik dah tinggi saya. Kita datang tu bukan nak makan kambing. Kita datang akikah, nak tengok tapak kaki budak kecil dulu masa datang ke dunia ni 2 jari panjang sejengkal. Itulah gambar engkau Abdul Somad, makhluk lupa. Abdul Somad, kau tak ingat dulu bila kau datang ke dunia ni macam apa bentuk engkau? Datang manakala akikah, tengok tapak kaki 2 jari panjang sejengkal. Itulah Abdul Somad 24 tahun yang lalu. Itu gunanya. Maka tengok. Kedua, tengok orang mati. Idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'u, ikut dia. Ikut hingga ke masjid sembahyang. Usalli sunnat salatal janazah ala hadzal mayyit fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala arba'a takbiratin. Arba'a takbiratin, bukan arba'a raka'atin. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Sepanjang-panjang doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu akrim nuzulahu wasi' madakhalahu wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Bagi yang hafaz panjang, yang tak hafaz panjang pendek aja. Allahumma fir lahu warhamhu. Dah diam. Bila doa takbir yang keempat ditarik ketiga, nanti keempat tak ada doa lagi, diam saja. Tapi bila doa takbir ketiga hanya sampai setengah, takbir keempat masih ada lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'd. Di Makkah, Madinah, takbir keempat tu tak ada doa lagi. Maka dia cepat je, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah umrah dari negeri Melayu baru sampai. Oh, imam tu tak hafal ke doa keempat, kata dia. Doa keempat tu dia masukkan ketiga. Macam mana saya nak sembahyang jenazah?
Saya tak tahu jenazah tu lelaki ke, perempuan ke, orang tua ke, budak kecil ke, 2 jenazah ke, 4 jenazah, tak tahu. Sebab dia iklankan saja di Masjidil Haram jenazah. Allah sallallahu rahimakumullah. Ustaz, apa jenazah lelaki ke perempuan? 2 orang ke 3 orang? Aku niat mengikut niat imam. Dah. Apa niat imam? Itulah niat aku. Untuk salat jenazah. Tapi nanti bila malam puan sembahyang dengan suami, jangan ikut doa dia je. Hati-hati juga. Kadang doa dia ni banyak juga yang tak mengena pada puan. Yang saya nak amin je. Amin. Amin. Dah terjadi baru menangis. Apa doa abang selama ni? Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Atutlah. Dah lah bang, doa bahasa Melayu je lah. Doa orang yang merokok, adakah dimakbul Allah? Ni saya susah nak jawab. Sebab jamaah ni banyak rajin mengaji, tapi rajin juga merokok. Saya tak tahu fatwa mufti di Malaysia. Fatwa mufti Syekh Nasr Farid Wasil. Masa saya belajar di Azhar Kahirah, memang ditulis di dinding-dinding masjid. At-tadkhin haramun syar'an. Merokok haram syar'an menurut syariat Islam. Mufti Fadilatul Syekh Ad-Doktor Nasr Farid Wasil. Mufti selepas itu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ali Jum'ah. Haram juga. Haram. Di Indonesia ada namanya NGO, Non-Government Organization, yayasan, lembaga Muhammadiyah, merokok haram. Majlis Ulama Indonesia keluarkan fatwa merokok haram bagi orang tua, orang sakit, perempuan hamil, itu haram. Sebab mudaratnya besar. Tapi bagi yang muda, tak hamil, tak sakit, makruh saja. Saya sampaikan dua-dua ni. Supaya nanti bila saya cakap sini, haram. Kami baca di fatwa MUI makruh lah Ustaz. Saya biasa macam tu, saya sampaikan dua-dua. Saya pilih makruh je lah. Jadi bila ada orang cakap tembakau ni makruh, maka dia kiaskan, sama macam petai. Sama macam di Malaysia sebut jengkol juga. Jering. Jering. Orang Melayu sebut jering. Sama. Bagi yang cakap makruh. Tapi bagi yang cakap haram, haram. Tapi saya ada kisah. Yang meriwayatkan kisah ni namanya Kiai Haji Luqman Sharif. Jadi kata dia di belakang rumah Tok Guru ni banyaklah pokok ubi, pokok nanas, pokok sayur, pokok. Ada pula pokok tembakau. Suatu malam datanglah khinzir. Beramai-ramai khinzir. Menghabiskan tanaman tadi. Esok pagi Tok Guru buka tingkap, dia tengok, ubi habis, tebu habis, tembakau semua. Ada satu yang tak rosak, tembakau. Ternyata babi pun tak boleh juga makan tembakau. Ini tak ada kait mengait tentang haram. Cerita je. Cerita je. Tak boleh sakit hati, mesti ridha mendengar cerita ni. Menghadapi suami yang malas beribadah. Kenapa awak nikah dengan dia? Macam tak ada lelaki lain. Ustaz, laki saya tak sembahyang lah Ustaz. Tak nak dengar tazkirah. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab saya dulu pun tak sembahyang juga. Tapi manakala dah tua ni, hati rindu, maka saya cari-cari mengaji. Buka internet, www.youtube.com. Kajian Agama Islam.
enter. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Dan saya pun sekarang mengaji. Nah, ini adalah tantangan. Ini adalah jihad. Tapi jangan sebab saya kata jihad, puan balik dari sini panggil lelaki. Abang, sini kejap. Jihad. Bukan itu maksud saya. Maknanya, Ustaz Samad bagi tazkirah pada orang baik-baik semua. Ini yang di hadapan saya ini semua orang baik-baik, soleh-soleh. Amin. Orang yang dah sembahyang, orang yang dah ke masjid. Tapi puan sedang menghadapi satu generation. Penerus Fir'aun. Bukan mami written, Fir'aun written. Ini. Maka ayah sabar. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana mulut engkau. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah. Pernah ke tengok unta merah? Saya unta kuning je nampak. Yang tempat orang banyak ambil gambar 15 rial. Di Arafah. Unta merah. Unta merah tu bahasa Italinya Ferrari. Unta merah. Mahal kereta ni. Pintu dia satu. Kabarnya 2020 ni keluar kereta tak ada pintu lagi. Lebih mahal lagi. Tapi ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Engkau dapat boleh sampaikan hidayah pada orang tak ada hidayah. Mudah-mudahan puan sampaikan hidayah ni pada suami puan insyaAllah. Ini ya Allah, jangan matikan aku sebelum laki aku ni sembahyang. Dua gendangnya. Kalau tak dia mati, aku mati. Macam mana caralah? Perempuan pandai. Tujuannya macam mana dia sembahyang? Macam mana cara dia boleh sembahyang? Perempuan paling pandai. Budak kecil tak nak makan. Budak kecil tak nak makan. Tapi puan pandai buat dia makan. Budak kecil ni suka pada bintang. Suka dia tengok bintang-bintang. Puan buatkan telur mata kebau bentuk bintang. Nak makan bintang? Makan bintang. Pandai. Puan paling pandai menyentuh hati lelaki. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Janganlah kata, so sweet. Oleh sebab itu, maka puan paling pandai. Saya jumpa dengan seorang lelaki, pakai jaket, bertatu, pakai celana jeans. Tak ada nampak orang macam dapat hidayah. Macam gangster je. Macam mana tuan boleh rajin datang ikut tazkirah ni? Oh, cerita panjang Ustaz. Saya dulu tak suka tazkirah ni. Benci saya tengok orang ke masjid ikut tazkirah. Apalah tazkirah tu? Terus, suatu malam isteri saya telefon. Abang, jemput, ambil saya di masjid ya. Awak balik sedialah naik taksi. Macam mana kalau driver taksi larikan saya? Rupanya dia masih ada rasa sayang. Baiklah, saya jemput awak. Saya ambil awak ke masjid. Pukul 9, pukul 9.30, tazkirah selesai. Rupanya hari itu bertambah hingga pukul 10 pula. Pukul 10. Maka tegaklah saya di depan pintu masjid. Geram tengok. Apalah lama-lama mengaji ni. Saya dengar pelan-pelan. Seronok dah. Sedap juga. Siapalah ustaz ni? Oh, ternyata ustaz ni dari seberang. Dia dengar. Hari pertama saya dengar. Esok saya hantar dia. Esok saya duduk kerusi belakang. Esok saya duduk kerusi tengah. Lama-lama ikut terus tazkirah. Sebab apa? Bukan kerana ustaz. Bukan kerana YouTube. Kerana doa dan usaha seorang perempuan. Tapi bukan puan bagi tazkirah. Jangan balik dari sini panggil. Abang sini kejap. Assalamualaikum. Hai penghuni neraka Jahannam. Mana boleh. Doa malam-malam. Usalli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala.
Saya dengar awak sembahyang hajat ke tadi? Iya bang. Apa hajat awak? Adalah antara saya dengan Allah sahaja. Bolehkah awak tulis? Semua ada masanya. Nanti kau akan tahu. Di sujud terakhir tu, bila penduduk bumi tak nak lagi mendengar cakap engkau, maka berbisiklah kepada tanah, maka makhluk di langit akan mengaminkan doa-doa. Berbisiklah ke tanah, maka makhluk 7 lapis langit malaikat akan mengaminkan doamu. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Doa untuk anak-anak dapat hidayah, faham agama, lembut hati, jodoh. Banyaknya. Setengah orang sekarang ni lepas sembahyang tak nak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Awak tak ada doa ke? Doa lama je belum makbul, takkan dah tambah banyak-banyak. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu utaknya ibadah. Tahukah kita sembahyang subuh kita tadi diterima Allah? Mana kita tahu? Kenapa kita terus sembahyang subuh? Sebab sembahyang adalah ibadah. Aku tak akan berhenti berdoa sebab doa adalah ibadah. Banyak orang doa. Doa cepat doa khusyuk. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sahaja, yang lain jangan. Macam mana awak berdoa khas 2 orang saja? Doalah orang ramai semua. Ya Allah, ada kawan saya, jiran tetangga saya tengok dia ni, memanglah saya bila tengok dia sakit hati saya. Sebab rumah dia baru, kereta dia baru, tapi yang paling sakit bini dia pula baru. Bolehkah kita doakan matikan dia? Tak boleh. Lapangkan dada dia menerima segala musibah. Beri dia kemudahan, berkahi rezekinya. Doa bukan untuk kita saja. Bila kita doakan orang, sahabat, kawan, jamaah, jiran, apa kata Allah dalam riwayat hadis Imam Al-Mustadrak, nama Imam Al-Hakim, kata malaikat, amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Ini doa ni nanti kita akan baca di akhir majlis. Majlis kita dihadiri oleh para malaikat. Malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. Mungkin mulut kita tak dikabulkan sebab banyak silap salah dosa, tapi dikabulkan Allah tepat di dalam majlis. Majlis kita majlis ilmu, majlis kita majlis zikir, majlis kita majlis salawat. Kenapa majlis kita salawat? Sebab kita banyak bersalawat. Kenapa majlis kita majlis zikir? Sebab kita tak lalai ingat pada Allah. Kenapa majlis kita majlis ilmu? Sebab kita bicara tentang ilmu Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat Ustaz? Saya bekerja di Malaysia dengan menggunakan pasport melancong. Awak boleh ditangkap, masuk lokap. Nasib baik tak tulis nombor telefon. Ada orang Pakistan, orang Bangladesh berdoa di samping Kaabah. Ya Rabbi, syugul mapi, iqamah mapi. Ya Allah, kerja tak ada, visa pun dah habis. Polis di belakang. Itu maka doa yang kuat-kuat. Kita bila doa tu yang khas untuk kita, yang kuat-kuat. Doa nak dapat sakratul maut, husnul khatimah, elok kuat. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, elok kuat. Tapi ada masanya doa tu tak boleh kuat-kuat. Termasuklah doa awak tak boleh kuat. Angkat polis baru tahu. Ya Allah, belum juga lagi dapat jodoh, ya Allah. Awak belum kahwin ke? Kata dia. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati ar-rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri. Kita hidup di negara. Negara ini ada sultan, ada raja, ada menteri besar, ada prime minister, ada peraturan perundang-undangan.
maka kita mesti ikut. Jangankan di negara orang lain, di negara kita pun, tempat lahir kita, bangsa kita pun, bila kita langgar, kita kena juga. Saya, walaupun saya ustaz, saya bawa kereta, tak ada lesen, tak pakai helmet, datang polis. Awak dah langgar pasal ini, ayat ini, ayat ini. Macam mana ni? Ati Allah wa ati Rasul. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan dua perkara sahaja. Hanya dua saja, Quran dan sunnah. Lain daripada itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kita hidup di dunia, ada aturan. Mereka bermesyuarat. Hasil mesyuarat ulil amri tadi, mesti masuk, ada pasport, mesti masuk. Saya datang, masa nak cop, ditanya, di KLIA 1. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke? Berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Perempuan Islam pakai hijab. Lama saya fikir, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ni dia tengok. Oh, hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah ya. Awak masuk TV lah ke? Salah. Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kata, itu Ustaz Somad tahu kata. Saya ada dua dalam hati saya. Pertama, mungkin dia tak suka tazkirah. Yang kedua, mungkin saya terlampau muda untuk disebut Ustaz Somad. Tapi baiklah saya pakai nombor 2. Ini kisah nyata. Mudah-mudahan dia tonton cakap saya. Apa hukum saya sentiasa memasang Al-Quran dalam rumah walaupun saya tak mendengarnya? Apa tak dengar? Sambil-sambil masak dengar. Hidupkan MP3 Al-Quran. Ada budak hafaz Quran umur 6 tahun. Nama kampung Pulau Bengkalis, Riau Province, Sumatera Island. Saya datang jumpa budak kecil itu. Perempuan. Umur berapa dia hafaz Quran, pakcik? Umur 6 tahun. Umur berapa dia johan musabaqah tilawatil Quran? Umur 8 tahun. Saya tanya, macam mana budak umur 6 tahun boleh? Mula kecil lagi, saya dah hidupkan MP3 Quran, suara mengaji non-stop, 24 hours, 24 jam tak putus. Ini mana? Walaupun tak dengar, hidup putus. Macam mana anak kita nak hafaz Quran? Tiap-tiap hari yang dia dengar, lagu hantu semua. Oleh sebab itu maka, bila ada masa dengar, dengar. Bila ada masa tak dengar, jauh daripada syaitan. Termasuk juga di bilik-bilik rumah sakit, ICU, dengarkan Quran. Termasuk juga lah pada orang-orang tua usia emas, dengar Quran. Perempuan, maaf, masa uzur, dia tak boleh baca Quran, dia tak sembahyang, syaitan dekat. Masuk syaitan. Duduk di tepi tingkap, mulut menganga. Bukan cuma syaitan, nyamuk pun masuk. Maka elok dengar. Mendengar boleh, baca tak boleh. Dengar Quran, elok. Amalan apa yang mesti saya buat untuk arwah ayah sudah meninggal? Ada seorang perempuan namanya Asma datang menjumpai Nabi. Ada seorang lelaki bernama Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya dah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Saya dengar waktu dah habis, dah lebih jam 10. Sekarang jamaah pula mesti ridha, sebab cerita saya belum habis.
Ya Rasulullah, ummi matas, mak saya dah mati. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq. Itulah dalil sedekah sampai untuk orang mati. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kalau memang sampai sedekah itu untuk mak ayah yang dah mati, sedekah apa paling elok? Kata Nabi, saqyul ma', membagi air minum. Yang paling elok bagi air minum. Tapi jangan lepas tazkirah ni air minum je. Maknanya sedang air minum sampai, apa lagi nasi kanda? Bagilah banyak-banyak. Sedekah pada rumah anak yatim, usia emas, susah, fakir, miskin. Itulah tazkirah kita di akhir majlis. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفوة الله. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك Muhammad SAW wa bisirril Fatihah. Kami memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan surah Al-Fatihah, antuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan dunia akhirat kami. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia akhirat. Taftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami menerima ajaran para alim ulama kami. Tufaqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami dan anak-anak kami. Taj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizin wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran. Allahumma dafa'anna ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala yang merosakkan umat kami. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa aghrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau masih susah, mudahkan ya Allah. Ya muyassir kull asir fa inna kull asirin 'alaika yassir fa yassir lana umurana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Balik kami dari majlis tazkirah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari segala hutang piutang. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah mati, lapangkan kuburnya terang benderang dengan karunia nikmatmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, kalimah yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.